Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا وقائدنا نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم وحد قلوبنا على طاعتك اللهم أمتنا على ملة الإسلام وعلى الإيمان وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat dan para penonton secara live kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang Jumaat yang mulia ini kita masih lagi diberi kesempatan rezeki hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihat wal afiah, dan peluang itu untuk kita ambil kesempatan menghargai nikmat yang terbesar Allah Taala bagi kepada kita. Nikmat yang terbesar ialah nikmat hidayah dan nikmat Islam. Ada disebut nikmatul Quran. Semasa antara tafsiran kepada perkataan kitab, apabila Allah Ta'ala memulakan Alhamdulillahillazi anzalal kitab, Alhamdulillahillazi anzalal kitab ala abdihi, kemudian litunzira bihi ba'san syadida. Antara yang menarik perhatian hamba-Nya ialah disebut nikmat yang terbesar kepada hamba ialah nikmat penurunan Alkitab. Quran itu sebenarnya sebesar nikmat di atas dunia ini. Quran adalah besar-besar nikmat. Di samping Quran itu adalah mukjizat, dia adalah nikmat kepada kita. Maka sebagai muhasabah, betapa ramai di kalangan kita tak sedar nikmat yang ada di dalam kepungan kita, dalam kandungan kita, iaitu Al-Quran. Kita berasa tak berapa nak baca Al-Quran dan tidak tadabbur Al-Quran. Kalau baca pun Quran tadabbur, sedangkan Al-Quran itu Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kita tadabbur dan memahami. Setiap kali kita tadabbur Al-Quran, maka Allah Ta'ala jamin hati kita ini insya-Allah hidup. Sebab itulah ayat yang disebut tadi, Alhamdulillahillazi anzalal kitaba ala abdihi, dalam surah Al-Kahfi itu. Surah Al-Kahfi itu adalah apabila amalannya setiap hari Jumaat, jaminan cahaya Al-Quran dipancarkan. Cahaya dipancarkan ke dalam hati hamba yang baca hari Jumaat sehinggalah jumpa hari Jumaat seterusnya. Kerana nak hubung kait, Al-Quran itu adalah menghidupkan hati-hati manusia. Syukur kita dengan nikmat Al-Quran, dan kita hari ini penghujung bulan Rejab. Beberapa hari lagi akan masuk bulan Sya'ban, dan sebulan lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan bulan Al-Quranul Karim, bulan Ramadan. Kita sebut dalam doa tadi, wa ballighna Ramadan, ya Allah panjanglah umur kita supaya berjumpa dengan bulan Ramadan insya-Allah. Bulan Rajab
Semalamnya kemuncaknya 27 Rejab. Maka diperingatkan peristiwa berdasarkan qaul yang paling jumhur, iaitu 27 malam 20 Rejab itu berlakunya Isra' dan Mi'raj. Perhatian hamba, ada lagi ramai di kalangan kita ini apabila sebut Isra' dan Mi'raj, khususnya hak jembari yang bercakap dengan Isra' Mi'raj, dia ambil hanya penceritaan, sardan penceritaan apa yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa. Daripada Nabi naik burak sampai ke Masjidil Aqsa, tambat burak di tempat halqah tambat, dan Nabi kata inilah halqah, tempat tambat kenderaan para nabi. Kemudian Nabi dihidangkan dihidangkan dengan 2 gelas arak dan gelas susu. Lalu Nabi minum air susu, lalu Jibril berkata, wafiqtal fitrah, kamu telah menepati fitrah. Kalaulah kamu memilih yang kedua tadi, iaitu arak, lalagat ummatuk, anasya umat kamu akan lara. Kemudian cerita-cerita Nabi mengimami salat dan urija bihi ila as-sama'id dunya. Nabi naik ke langit dunia, berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian berjumpa dengan Nabi Yahya, Zakaria, kemudian berjumpa dengan akhir yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa menangis kerana melihat bagaimana seorang Nabi yang muda dibangkitkan selepasnya, tiba-tiba umatnya lebih ramai masuk syurga daripada umat aku. Kemudian Nabi naik ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim, lalu diangkat bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur, sehinggalah mengambil satu perutusan yang besar, satu mandat yang besar yang menjadi tunjang seorang yang beriman, pengabdian diri kepada Allah, iaitu salat, perintah salat. Dan di situ ada juga sardan penceritaan apa yang disebut dibentangkan kepada Nabi, cerita-cerita fenomena, gambaran orang yang beriman kepada Allah dan gambaran orang yang derhaka kepada Allah. Yang beriman tak semaya, yang derhaka kepada Allah tak semaya agama, tak tutup aurat agama, perempuan orang yang penzina melakukan kerja zina agama, gambaran dia. Dan orang yang makan riba agama gambarannya, maka harta anak yatim agama gambarannya. Itu ditunjuk oleh Allah. Kemudian balik ke dunia, Nabi pun turun balik sampai ke Mekah pada waktu malam, dan esok bagi cerita kepada masyarakat Mekah. Maka berlakulah gegak gempita, gagal riuh Mekah. Orang pening habis. Muhammad ni cerita satu malam aja pergi ke Baitul Maqdis di Palestin. Habis setakat tu. Ini dan diulas dak lah, betul lah. Sebahagian besar yang diulas, yang dipaparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penceritaan ini, benda-benda basic bagaimana ajaran Islam itu perlu diamalkan dan kena berpegang kepada prinsip ajaran Islam. Kalau tidak, warningnya, inzarnya, akibatnya bagaimana dosa-dosa yang kita buat itu sebagaimana digambarkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ambo perasan dan ambo kadang-kadang tonton ceramah dan ucapan, ada orang tak khabar nak kaitkan dengan Baitul Maqdis. Hari ini insya-Allah ambo nak kait sedikit tentang Baitul Maqdis dan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekitarnya, bukan di dalamnya tapi sekitarnya. Maka persoalan yang boleh menjadi perlu perhatian kepada kita hari ini ialah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perkataan barakah, diberkati, bumi berkati. Ini ada kira-kira 6 ayat Al-Quran, dan cerita 6 ayat ini dari segi tertib susunannya, subhanallazi asra yang kita baca itu adalah yang terakhir berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, Allah Taala memulakan cerita keberkatan bumi berkat. Dan sebelum itu perbahasan dalam kitab At-Tabari, Al-Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, kitab-kitab yang lama tentang yang dimaksudkan dengan bumi berkat. Ada dikatakan bumi berkat itu kerana bumi di sana adanya air, sumber air yang berkat, menyebabkan subur pertanian, subur kehidupan. Dan ada kata keberkatan itu kerana adanya anbiya, bumi itu lahirnya, tempatnya pembiakan, pentas kepada para nabi, anbiya dan aulia illahi salihin, wali-wali Allah yang saleh. Maka bumi itulah bumi yang dimaksudkan dalam 6 ayat, bumi yang diberkati. Maka dua-dua pendapat ni boleh dihimpunkan. Dan sampai peringkat ulama
bahas dari segi geografi, dari segi sukatan, tara, bumi yang dimaksudkan bumi berkat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran, di samping Allah Ta'ala sebut barakah berkat, Allah Ta'ala sebut Al-Muqaddas. Bumi yang Al-Muqaddas, bumi kudus, suci. Bumi kudus suci ini Allah Ta'ala sebut dalam beberapa ayat. Antaranya, perkataan Al-Qudus ini, Allah Ta'ala sebut cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa daripada bumi Mesir. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Cerita Nabi Musa ringkasnya, Musa nak masuk ke tempat tu, nak jumpa dengan Allah, fakhla'na 'alaik. Pecah dua selipar, pecah dua kasut kamu. Sebab tanah ni tanah bersih. Innaka bil wadil muqaddas. Kamu berada di wadi yang mulia. Wadi ini ialah wadi tua. Tua ni mana? Ada dari segi geografi dunianya, ada satu tempat di antara Mesir ke bumi Sina. Ada satu wadi namanya Wadi Tua. So, Wadi Tua sebagai satu tempat yang diistilahkan sebagai bumi muqaddas. Kemudian antara sungai Nil dengan Furat. Nil dan Furat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ditontonkan, aku melihat, Nabi kata, aku melihat pak syurga, pak sungai. Pak sungai, dua sungai zahiran dan dua sungai batinan. Dua sungai zahiran, dua sungai yang zahir depan, iaitu sungai Nil dan Furat. Dan dua lagi sungai di dalam syurga. Juga perbahasan ulama. Barangkali sungai Nil dan Furat ini, dia akan jadi sungai yang ada dalam syurga, ataupun keberkatan sungai ini. Dan ada yang mendakwa punca mata air sungai Nil dan Furat ini daripada punca ni daripada syurga. Hak tu disangkal oleh ulama. Tak betul gitu, tetapi maksudnya boleh jadi yang dua, yang pertama tadi, iaitu sungai ni akan ada, dua sungai ini akan ada di dalam syurga, ataupun sungai Nil ini sungai yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang cerita keberkatan muqaddasah antara dua sungai ini. Sungai Nil daripada mana? Sungai Nil ni pada hujung pucuk di Afrika, siapa ke? Mesir. Nil. Furat daripada Iraq, siapa ke hujung? Turki. Lalu ke Syam. Palestin, Syam, Syria, siapa ke? Turki. Ini Furat. Kisah cerita ini panjang. Dalam ayat 45 ayat dalam surah Al-Ma'idah. Ayatnya, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rasul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ini ayat syahid kita nak bincang hari ini. Nabi Musa dalam cerita yang panjang, apabila dia dihalau oleh Firaun, dia mengajak pengikutnya adalah daripada Bani Yahudi. Pengikutnya Bani Yahudi, dan dia bawa satu-satu tempat, diarah pengikutnya, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah. Semua puak kita ni, puak kamu ni kena masuk bumi muqaddasah. Bumi yang disucikan. Muqaddasah maksudnya suci. Baitul Maqdis dia boleh baca dua, Maqdis ataupun Muqaddas. Bait Palestin ataupun orang putih sebut lah ni Jerusalem, bandar Jerusalem yang Donald Trump semasa dia jadi Presiden Amerika, kena ingat cerita ni. Tarikh kita ni ataupun 7 bulan 7 tahun 2017 buat suatu pengisytiharan berapa bulan dia jadi Presiden Amerika. Dia berani isytihar bahawa antara dasar politik luar negara dia ialah dia nak pindah pejabat kedutaan daripada Tel Aviv ke Jerusalem. Jerusalem itu ialah Baitul Maqdis. Dia nak pindahkan pejabat kedutaan, dan berani lagi dia akan isytihar Jerusalem adalah ibu kota kepada negara haram Israel. Menyebabkan bangkit kemarahan seluruh umat Islam dunia, dan orang tolak
dia undur balik, tetapi dia tetap pindah pejabat kedutaan Amerika daripada Tel Aviv berada di Jerusalem. Siapa-siapa yang masuk ke Baitul Maqdis melalui Jordan hari ini, kalau dia jalan ke bandar Jerusalem, dia akan jumpa dekat dengan Masjidil Aqsa, satu bangunan ada bendera Amerika. Itulah pejabat kedutaan Amerika di bumi Palestin, di bumi Jerusalem. Baitul Maqdis, dia boleh baca Maqdis dan Muqaddas. Baca dua. Muqaddas maknanya tempat yang disucikan. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala sebut melalui lidah Nabi Musa, cerita Nabi Musa bawa pengikut dia supaya masuk. Udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Masuklah bumi yang Allah Ta'ala tetapkan, puak kita kena masuk sini. Dan ayat ni panjang. Dia cerita, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Puak Yahudi ni daripada dulu lagi, dia tak khabar Nabi Musa menyelamatkan mereka dan memuliakan mereka, memimpin mereka dengan seadil dan sebaik mungkin. Tiba-tiba berdalih kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, dalih hak kita nak masuk di bumi Jerusalem, bumi Palestin, bumi Syam ini, bumi yang muqaddasah ini, ada orang jahat. Kalau masuk tak boleh, kita tak akan masuk, tak boleh masuk, sehingga puak ni keluar dulu, tak boleh jumpa dengan puak ni. Ini dalih puak Yahudi. Ini cerita panjang. Yahudi ini sampai berlaku peperangan. Dan sebelum pada ni berlaku, Allah Ta'ala buat bumi Palestin ni semasa anak kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada berlaku peperangan Arab dengan Yahudi, yang baik dan tidak baik. Cerita falamma fasala Talut bil junud. Cerita Talut dan Jalut. Talut beriman, Jalut jahat. Dalam peperangan ini Nabi Daud bersama dengan Talut. Dalam peperangan ini Jalut kena dibunuh. Akhir Talut menjadi pemimpin kepada Bani Israel dan akhirnya mati. Talut diambil alih oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan benda ini disebut oleh Allah, Allah Ta'ala sebut bahawa aku jadikan kamu khalifah, pemimpin di atas bumi, wahai Daud. Dan cerita ni panjang sampai ayat 20 ni, daripada ayat 19, 45 ayat ni, ayat panjang. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Siapa pikak kena perang, sebab cerita perjuangan Islam ni daripada dulu. Ada jemaah Islam, ada musuh Islam. Ada kepimpinan jemaah Islam, ada pengikut jemaah Islam. Maka ada di sana musuh Islam dan berlaku peperangan. Dalam peperangan ni ada pengikut yang malah, pengikut yang munafik, pengikut yang tunjuk tidak setia. Maka Yahudi telah menunjukkan tabiat jahat dan perangai buruk dia. Taksir arah Nabi Musa untuk perang. Ayat ni juga sebut cerita perangai Yahudi. Supaya berperang, tapi dia kata, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila." Hei Nabi Allah, pemimpin kami, gilah mu perang dulu. Mu seorang Nabi ni ditolong oleh Allah. Mu dengan Tuhan mu perang. Kami nak tengok dulu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bai. Ini cerita siapa akhir. Syahid daripada cerita ayat yang panjang ini, Allah Ta'ala cerita bumi Al-Muqaddasah. Jadi bumi Muqaddasah, para ulama melihat, menganalisis dari segi berapa ayat dikaitkan dengan bumi Mubarak yang diberkati yang banyak itu, disebut daripada bumi Tua dan bumi Tursina. Ayat wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattin wazzaitun, buah tin dan buah zaitun. Nama pun jelas dah tu. Bukan tin dan zaitun hak lain. Tak ada tin yang buah tin hak kita tengok tu. Wazzaitun, zaitun yang kita tengok dan kita makan tu. Wa turi sinin, dan tur sinin, yakni tur Sina. Baik, wattin dan zaitun ni Tuhan buat dia tumbuh, dan subhanallah Tuhan buat ni setiap tumbuhan ni ikut geografi masing-masing. Kita di Malaysia buah Mokhtar tak akan tumbuh di negara Mekah, tak akan tumbuh di Palestin, tak tumbuh di Amerika. Buah durian kita dengan Asia aja. Buah tin Tuhan buat tumbuh di bumi, dalam bumi Syam ni, tumbuh di bumi Syria. Buah tin. Zaitun tempat tumbuh dia bumi Palestin, tidak lain. Syria dengan Palestin sama-sama dekat dan terangkum dalam umum negara Syam yang disebut
oleh ulama. Negara Syam termasuklah Syria, Palestin, separuh Lebanon dan separuh besar bumi Jordan lah ni. Apabila ulama kaji, apabila Allah Ta'ala sebut wattini wazzaitun, maka menunjukkan dua negeri yang diberkati, iaitu bumi Syam, bumi Syria dan Palestin. Wa Turi Sinin dan Tursina, bukit Tursina yang berlaku kisah Nabi Musa. Allah Ta'ala menjelma Nabi Musa pasal jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan sebelah tu berlakunya Wadi Tua, fakhla'na alaika wa anta bil wadi muqaddasah, di wadi yang suci. Jadi tuan-tuan, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini negeri yang al-amin, yang selamat. Mana negeri yang selamat? Ada al-mufassir menyebut negeri ini ialah negeri Mekah. Sebab ayat lain menyebut bahawa Mekah ini ialah dakhalahu amina wa man dakhalahu kana amina. Orang masuk Mekah ni tepat jaminan keselamatan. Dan cerita Nabi Ibrahim AS, dia masuk, dia parking putera aja. Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Dia doa supaya afidatun nas yahwi ilaih. Wahai Tuhan, aku parking isteri dan zuriat aku di satu wadi yang kering. Terimalah dan jadikan hati manusia akan mari sini. Dan doa-doa Nabi Ibrahim minta tempat ini tempat selamat. Maka Mekah adalah tempat selamat. Wa hadzal baladil amin ialah Mekah. Maka dalam surah ini menggabungkan dari segi geografi negeri ataupun bumi yang dimaksudkan dengan bumi berkat. Bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Mesir, sebahagian Mesir sampai ke Sina dan sampai ke bumi Palestin yang ada. Ini bumi-bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biar faham dulu isu bumi yang diberkati. Allah Ta'ala sebut bumi berkat dan muqaddasah. Dari segi unjuran sejarah, hamba sebut tadi, apabila kita baca subhanallazi asra bi 'abdihi, Allah tak dari susunannya yang kena dah lepas pada cerita para nabi yang terdahulu. Dan bapa Allah Ta'ala akak nabi daripada Masjidil Haram ke Palestin, nak kaitkan dengan cerita-cerita yang sebelum pada itu. Kita tidak terlepas daripada cerita perjuangan para nabi. Dan untungnya orang Islam yang mengaji, dia didedahkan apabila sebut perjuangan Islam, perjuangan para nabi dikaitkan. Tak ada cerita setakat dek Nabi Muhammad, tetapi kita kait dengan semua para nabi Allah ini adalah nabi yang membawa ubur tauhid dan beriman kepada Allah, dan semua para nabi ini muslimun, beriman kepada Allah. Dan kita rasa kita beriman kepada semua, kita diajar dalam akidah kita beriman kepada semua para nabi ini. Pertama, Allah Ta'ala sebut wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Cerita Allah Ta'ala selamat Nabi Ibrahim. Bermula dengan cerita Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud, dia diselamatkan oleh Allah, lalu dia bergerak. Allah Ta'ala sebut najjaynahu wa lutan, dia dan kawannya yang bernama Lut, yang jadi Nabi Lut. Ilal ardi allati barakna fiha, ke bumi yang kami berkati di dalamnya lil alamin. Dan Allah Ta'ala sebut keberkatan bumi Palestin ini tempat Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pergi selamat daripada kufar Namrud ini. Tempat ini berkat lil alamin, kepada alam sekaliannya. Sebab itulah Dr. Abdul Fattah Al-Khalidi sebut kita kena melihat keberkatan bumi Palestin untuk melihat keberkatan itu pada seluruh alam sejagat. Perjuangan Palestin, perjuangan kita bersama. Yang kedua, amat nak ringkaskan di sini, Allah Ta'ala sebut zuriat Nabi Ibrahim. Kita ingat Nabi Ibrahim, dia bawa isteri dia Sarah, tak mengandung lagi. Kemudian nikah dengan Hajar. Nikah dengan Hajar mengandung boleh anak, namakan anak itu Ismail. Bawa Ismail dan Hajar ini pergi ke wadi tadi di Mekah. Di Mekah dia balik ke Palestin, dan Nabi Ibrahim mati di Palestin. Mati di Palestin dikubur, nama dia Al-Khalil, yang disebut oleh Israel ini Hebron. Sampai kali ini kubur Nabi Ibrahim dan juga puteranya Yaqub, adik-beradik dengan Ismail. Ismail sebelum Arab keturunan 2000 tahun kemudian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Taala ketika menyebut zuriat Nabi Ibrahim, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Allah Taala menyebut istilah keberkatan
Apabila dia mengembirakan Nabi Ibrahim dengan kelahiran Ishak sebagai seorang Nabi di kalangan orang yang saleh, maka kami berkati ke atas Ishak itu. Keberkatan Ishak kerana dia anak Nabi dan doa Nabi, dia jadi Nabi dan keberkatan dia berada di bumi Palestin. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat yang ketiga, Bani Israel ini pergi ke bumi Palestin. Hak cerita yang sebut dalam mukaddimah tadi, Nabi Musa bawa Bani Israel. Iaitu ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kami mewariskan satu kumpulan kaum manusia, iaitu bangsa Yahudi, yang mereka ini yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha. Allah Ta'ala sebut kisah mereka. Mereka ini orang yang ditindas di timur dan barat. Ini asas silah Yahudi. Ditindas di timur dan barat, diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu dibawa mereka ke satu tempat barakna fiha, yang diberkati di dalamnya, yakni bumi Palestin. Bani Israel disebut dalam surah Bani Israel. Ada surah tentang cerita Bani Israel, cerita keturunan Israel. Israel, perkataan Israel, yakni anak yang baik. Yang dimaksudkan Israel itu Nabi Allah, Nabi Yaqub alaihissalam. Keturunan Nabi Yaqub ialah nabi-nabi yang baik. Mari mana Yahudi? Yahudi daripada keturunan Nabi Yaqub ini ada yang nama Yahuda, dan daripada nisbah Yahuda ini disebut sebagai Yahudi. Dan penceritaan Allah panjang. Kalau sebut perbandingan perkataan Israel dengan Yahudi, sebut Israel benda-benda yang baik. Apabila sebut Yahudi, Allah Ta'ala sebut sifat munafik, sifat jahat, sifat bengis, sifat tak dengar kata, sifat nifak, sifat melawan para nabi dan para rasul. Sebab itulah kita kena besarkan nama apabila sebut bumi Palestin hari ini, walaupun disebut sebagai negeri Israel, negara haram Israel, tapi sebenarnya negara Yahudi. Bahkan kita nisbahkan negara Yahudi ini kepada negara Zionis Yahudi. Kerana bangsa Yahudi menubuhkan satu gerakan Zionis, gerakan teroris, gerakan yang radikal. Yang asas gerakan ini ditubuhkan oleh Theodor Herzl tahun 1819. Ditubuh dan buat satu gerakan yang berobjektifkan utama menubuhkan satu negara bangsa mereka. Dicadangkan dua tempat. Satunya di Afrika, satunya di bumi Palestin. Maka perbahasan pendeta Yahudi ada yang tidak setuju. Dan kalau kita baca tulisan yang ditulis oleh Henry, seorang penulis Amerika, mendedahkan tok nenek kepada Presiden Bush, salah seorang presiden Amerika. Dia antara etnik Yahudi, keturunan Yahudi, tapi tidak menerima pendirian keputusan Yahudi, bangsa Yahudi ini hijrah ke bumi Palestin. Sebab itulah kita lihat, tak pelik bangsa Yahudi ini ada mazhab yang tak setuju dengan apa yang ada yang berlaku di bumi Palestin. Setiap kali berlaku insiden peperangan di bumi Palestin, ada pendeta Yahudi di Amerika yang berlagak tak setuju dan kecam tindakan Yahudi Zionis di bumi Palestin. Yahudi sendiri pun tak setuju. Dan mereka yakin apabila Yahudi buat keputusan untuk balik dan membuka tapak untuk membina sebuah negara bangsa mereka di atas bumi Palestin, maka berakhirlah mereka. Ini kepercayaan mereka. Dibaca dalam kitab gitu. Surah Isra kita baca pun cerita gitu. Yahudi ini akan buat latufsidunna fil ardi marrataini. Cerita bagaimana Yahudi akan buat kejahatan kali yang kedua, dan dijanjikan apabila mari hari yang dijanjikan pada pusingan yang kedua, ba'asna uli ba'sin syadid, akan ada orang bangkit makai gomong popok Yahudi, dan berlaku kejahatan kemusnahan Yahudi dua kali atas muka bumi, dan kejahatan diwak dua kali, dan kehancuran Yahudi akan berlaku dua kali. Bakinya sedikit perbahasan ulama. Janji yang kedua ini adalah janji yang paling sedap kita lihat. Janji yang kedua kehancuran kepada bangsa Yahudi ialah kali yang kedua yang sedang berlaku di bumi Palestin ini. Mereka berakhir insya-Allah di bumi Palestin. Janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja umat Islam ialah bersama perjuangan membebaskan Palestin. Kita yakin tempat ini tempat yang dijanjikan Allah. Islam akan benar bertapak di bumi Palestin. Cerita yang kedua bumi yang diberkati ialah cerita zuriat Nabi, cerita Nabi orang Palestin di bumi yang diberkati. Ini susunan yang ketiga. Yang keempat, cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman
Dia bertapak di bumi Palestin, dan kita tahu Nabi Sulaiman raja segala raja. Semasa dia mengatakan Tuhan bagi kepada dia takhta alam. Dia bukan ratah manusia sahaja, tetapi dia ratah angin, jin, segala jin yang ada atas dunia dia ratah. Jin ifrit, bapak jin pun menjadi orang suruhan Nabi Sulaiman. Hatta binatang an-namlah, semut menjadi rakyat Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman boleh interaksi dengan semut. Ini kekuasaan maha besar Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman AS. Semasa dalam membicarakan kehebatan anugerah kuasa yang diberi oleh Nabi Allah Sulaiman, Allah Ta'ala menyebut wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Sulaiman memiliki angin yang kencang boleh bertiup dengan perintah Nabi Sulaiman. Sebab tu Nabi Sulaiman dia pergi ke Sabak. Dia arah Hudhud pergi tengok atas surat kepada Raja Sabak Balqis. Nabi Sulaiman pergi ke Sabak mengahwini Balqis, menjadikan negeri Sabak negeri yang beriman dan negeri yang maju. Allah Ta'ala menyebut walaqad kana li saba'in maskanuhu ayatun jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbihim washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala puji ayat ini berkaitan apabila negeri Sabak ini beriman kepada Allah, pemimpinnya dan rakyatnya, sehinggalah negeri ini diisytiharkan. Negeri yang mendapat kenikmatan dunia, air yang mengalir, buah-buahan. Rakyatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Rakyat dan pemimpinnya beriman kepada Allah, melaksanakan syariat Allah dan bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala declare mereka ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah cita-cita kita. Terikmat yang kita sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Zaman Tok Guru dan zaman Allah ni, kita cita-cita kita ialah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat yang keempat susunan tentang bumi yang diberkati, bumi Palestin, barakna fiha, cerita Nabi Sulaiman AS. Kemudian ayat yang seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut tentang hubungan antara Yaman, negeri Sabak dan Palestin. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha qura zahirah wa qaddarna fiha as-sayr kulu fiha layaliya wa ayyaman aminin faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Kami jadikan di antara mereka dan di antara bumi qura, kampung-kampung yang diberkati di sekitarnya, di dalamnya qura zahirah, satu negeri yang zahir yang dapat lihat. Maka yang dimaksudkan dengan ayat ini, di antara bumi Palestin yang diberkati, ada kampung-kampung, jalur kampung ni siapa kau bumi? Yaman, bumi yang diberkati. Dan celah-celah itu adalah bumi Mekah, bumi Qura. Yang Allah Ta'ala sebut, anzalnahu kitaban mubarakan litunzira ummal qura wa man hawlah. Turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad akhir zaman untuk memberi peringatan kepada ummal qura, ibu kepada kampung-kampung. Maka ayat ini ada kaitannya sebut di antara kampung yang berkat di Palestin sampai ke kampung-kampung di hujung Yaman dan tengahnya Qura Zahirah, iaitu bumi Mekah, tempat yang diberkati. Ayat yang kelima, ayat yang keenam, barulah Allah Ta'ala cerita lepas pada Nabi Sulaiman, para Nabi diutuskan, silih berganti para Nabi dan perjuangan para Nabi. Para Nabi ini semuanya Islam, dan Nabi Ibrahim AS didakwa oleh Yahudi dan Nasara sebagai Yahudi dan Nasara. Allah Ta'ala nafikan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi dan Nasara, tetapi seorang Muslim. Para Nabi semua muslimun dari segi akidah dan meletakkan tauhid di hadapan, dan pengikutnya adalah pengikut yang muslimun. Dan kita mengagungkan, beriman kepada para Nabi ini, Nabi yang sama, membawa syiar yang sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah para Nabi ini, zuriat Nabi terakhir Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail, turun kepada Nabi Adnan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam liku-liku kemuncak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad akhir zaman, 10 tahun. Kita ambil pendapat yang sedap, 10 tahun Nabi melakukan risalahnya, berdakwah di kota Mekah dengan penuh liku-liku, dan kemuncak Nabi menempuh penderitaan dan kesedihan jiwa dengan kematian Abu Talib, kematian isterinya Khadijah, dan Nabi
mengharapkan satu kekuatan baru daripada keluarganya di Taif, tetapi berlaku di sebaliknya. Namun munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbalik ke Mekah. Maka di situlah di celah-celah itu, dan di saat kota Mekah, kuasa Mekah, kafir kerajaan Mekah melihat Islam ini sangat terancam dan seolah tak boleh nak buat gapo-gapo dah, pengikut Muhammad semakin hebat. Penduduk Yathrib, Aus dan Khazraj mari Mekah untuk beribadat musim haji zaman jahiliah, tapi balik-balik sebagai orang beriman kepada Muhammad, Nabi akhir zaman. Tak boleh nak buat apa. Mekah melihat sudah bahaya dah. Maka kemuncak tekanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi terlepasnya seorang pelindung kepada Nabi, iaitu Abu Talib, saudara Nabi. Maka inilah kemuncaknya, boleh bunuh Nabi. Keputusan nekat untuk membunuh Nabi. Keputusan nekat untuk hancurkan Nabi. Tetapi Allah Ta'ala usri Rasulillah, mengangkat Rasulullah. Maka turunnya ayat, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala angkat dengan angkat Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ini adalah tasliyah, memberi kekuatan jiwa kepada Nabi dan juga orang beriman bersama dengan Nabi. Kita apabila melihat kita insya-Allah ke mana-mana pun tak ada dah yang mewariskan perjuangan Nabi zaman tak ada Nabi dan Rasul ini melainkan kita. Kita bersama dengan jemaah Islam, kepimpinan Islam. Sebab itu yang diajar oleh Nabi, alaikum bil jamaah. Kita bersama, tak buat kerja Islam ni seorang. Kerja Nabi ni tidak seorang. Kerja perjuangan Nabi ni pasal dia tidak seorang, kena berjemaah, dan alhamdulillah kita berjemaah. Maka setiap kali kita melihat ujian yang berlaku, kita sabar. Kita yakin ada di sana cahaya-cahaya kemenangan. Maka begitulah tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj, di saat kemuncak tekanan itu, Allah Ta'ala bagi anwar musyrikah, cahaya yang nampak di ufuk, cahaya kemenangan Islam. Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Dan kemuncak Mi'raj Nabi, sebelum di Mi'raj, Nabi menjadi pemimpin. Allah Ta'ala menyerahkan kepimpinan ummah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengimami sembahyang kepada semua para nabi di Masjidil Aqsa, dan menceritakan bahawa Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam dan menjadi tanggungjawab umat Islam. Sebab itulah tuan-tuan, kalau lihat bagaimana Masjidil Aqsa, berapa perkara yang perlu kita faham dengan Masjidil Aqsa dan bagaimana kita beriman dengan Masjidil Aqsa, dan kita melihat dengan perspektif akidah. Ada ramai di sana orang melihat isu Al-Aqsa dan isu Palestin ini dengan kacamata hak asasi semata-mata. Jadi tak jejak dengan perintah Allah. Kita apabila mari Isra' dan Mi'raj, tak adalah benda yang mengetuk hati dan jiwa kita dengan cahaya keimanan ayat Al-Quranul Karim, menceritakan sejelas-jelasnya prinsip kita umat Islam. Dan sana ada beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup jelas. Antaranya ialah hadis Maimunah. Maimunah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aftina fi Baitul Maqdis, wahai baginda, fatwakan kepada kami tentang Baitul Maqdis." Nabi sebut Ardul Mahsyari wal Mansyar. Bumi Palestin, Baitul Maqdis ini tempat perhimpunan dan perjumpaan. Perhimpunan, tempat mahsyar manusia. Pertemuan para nabi. Pertemuan para nabi yang paling kemuncaknya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kepada 124,000 para nabi pada malam tersebut. Dan mahsyar yang kedua, ada ulama sebut mahsyar ini ialah akan menghimpunkan manusia di hari kiamat di bumi Palestin. Maka Nabi sebut, pergilah ke sana, ke Masjidil Aqsa, bersembahyanglah, kerana sembahyang di sana lebih 1,000 sembahyang ke atas tempat yang lain. Lalu Sayyidatina Maimunah menyebut, kalaulah kami tidak mampu, fa illam nutik kaifa nafa'a. Bagaimana? Nabi sebut, fatuhdi lahu zaitan yusraju bih. Kamu hadiahkan kepada Masjidil Aqsa itu zuyut, minyak zaitun, minyak yang dapat menghidupkan cahaya Masjidil Aqsa. Faman fa'al fahuwa kaman atah. Orang yang tak sapa tapi dia buat seperti dengan orang yang sapa. Yang kedua, hadis Nabi hak sahih kita dengar, la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Jangan bersusah payah mengembara atas muka bumi ini melainkan 3 tempat. Nabi kata Masjidil Haram Mekah, dan masjid aku di Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Hari ini orang silap faham.
Apabila perkembangan penalakuan Zionis di bumi Palestin bermula 1948 dan perkembangan mutakhir ini, Zionis menguasai hampir sepenuhnya suasana Masjidil Aqsa, ada pula fatwa ulama melihat dari segi aspek politik sebagai boikot dan tidak mengiktiraf penguasaan Zionis di bumi Palestin, termasuklah Dr. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah memberi fatwa tak boleh masuk bumi Palestin hari ini. Kerana masuk satu bentuk pengiktirafan ke bumi Palestin. Kita menghormati pandangan ulama ini, dan pandangan ulama ini ada kebenaran. Kerana ada yang berlaku orang masuk bumi Palestin orang Arab, tapi impaknya impak yang negatif kepada umat Islam. Israel, Yahudi mengambil kesempatan dengan kemasukan umat Islam sebagai sebagai pengunjung ke Baitul Maqdis. Tidak berlaku masuk untuk iktikaf dan masuk untuk membebaskan Baitul Maqdis. Tidak siapa masuk dia. Maka betul pandangan ulama, tak sesuai masuk musim gini. Maka ada pandangan salah orang Islam. Apabila Masjidil Aqsa ditutup dan tak ada ruang kita nak masuk, kita belum mula-mula nak pergi Mekah dan Madinah. Habis duit kita pergi Mekah dan Madinah. Kita lupa. Di Mekah, Madinah adanya amalan yang menyebabkan kita belum nak pergi. Apa dia? Haji dan umrah. Tak gitu kan? Ini haji dan umrah kefarduan dan fadilah. Masjidil Aqsa tidak ada haji dan umrah. Tetapi adanya satu fardu yang besar kepada umat Islam. Ini kita lupa. Ini poin hak mau nak cerita ni, kelupaan umat Islam dan kealpaan mereka kepada tanggungjawab yang sebenar. Yang lebih besar kadang-kadang daripada haji dan umrah. Tempat yang ketiga, apabila Nabi SAW menyebut, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan sungguh mengembara atas muka bumi ini melainkan 3 masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Nabawi Madinah dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Al-Haramain jelah kita boleh pergi. Buka kuota pula 10,000 pula dibenar masuk ke bumi Mekah untuk haji tahun ni. Alhamdulillah. Boleh kita pergi. Masjidil Aqsa masih lagi terbuka. Walaupun tutup pintu fizikal, tapi roh dan keimanan jiwa boleh kita masuk ke Masjidil Aqsa. Ada di Masjidil Aqsa. Saya sebut tadi Mekah dan Madinah ada di sananya haji dan umrah. Masjidil Aqsa ada di sananya ar-ribat wal jihad. Di Masjidil Aqsa adanya ar-ribat wal jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-jihadu madin ila yaumis sa'ah. La jihad la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada jihad, tidak ada hijrah selepas pada pembukaan kota Mekah, tapi hadanya ialah jihad dan niat. Wa'lamu anna dhurwata sinamil Islam. Ketahuilah kamu, kemuncak Islam itu, lindungan Islam itu ialah al-jihad. Jihad ni satu rukun besar. Ada ulama kata kena masuk dalam rukun Islam. Tak sempurna Islam kalau tidak ada jihad. Rupanya jihad ni ada di bumi Palestin. Jihad ada di bumi Palestin, jihad dan ribat. Maka benarlah hadis Maimunah tadi. Nabi tanya, Maimunah tanya, kalau kami tak mampu pergi ke Masjidil Aqsa, wa gapo wahai Rasulullah tak boleh pergi semaya? Tuhdi lahu zaitan yusrabih. Kamu hadiahkan ke Masjidil Aqsa itu minyak, supaya dengan minyak itu dapat menyalakan cahaya pelita di Masjidil Aqsa. Maka alhamdulillah kita dalam Parti Islam se-Malaysia daripada awal dan gerakan-gerakan seluruh gerakan Islam sedunia menjadikan satu dasar luar gerakan masing-masing adalah isu Palestin. Dia adalah jendela kepada seluruh pemikiran Islam di dunia. Dan keberkatan Palestin ini yang menerengkas masa tidak mengizinkan, insya-Allah sambung dalam sesi akan datang sekiranya diberi peluang, panjang lagi cerita ini. Keberkatan bumi Palestin dikupas. Apabila Allah Taala menyebut haulahu dan haula barakna fihi wa warakna fiha wa haulah. Ada ayat sebut haulahu di sekitarnya dan ada yang menyebut fiha di dalamnya. Keberkatan ini disebut oleh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya Haqa'iq Quraniyah Haula al-Qadiyyah al-Falastiniyah, dan juga ada satu buku mungkin masa depan akan kupas next time, Baitul Maqdis wa Ususul Ma'rakah Al-Qadimah ma'al Yahud. Baitul Maqdis dan asas peperangan akan datang kepada umat Islam bersama Yahudi. Dan juga buku yang boleh dikongsi, sebenarnya tidak sempat untuk dikupas hari ini, berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini, ialah normalisasi Israel. Siapa untung, yang ditulis oleh Tuan Guru, Tok Guru kita, Presiden PAS. Jadi tuan-tuan, Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi menyebut keberkatan Palestin berkat pada buminya, tanahnya, cahayanya, keberkatan pada perjalanan politiknya, perjalanan pergerakannya, intifadahnya,
keberkatan kepada orangnya dan keberkatan bersama sesiapa yang berjuang dalam isu Palestin. Dia akan rasa keberkatan itu. Keberkatan apabila kita sebut an-numu wa ziyadah, ada berlaku penambahan, kita rasa tenteram, kita rasa kekuatan. Sebab itulah kita lihat politikus dunia pun kadang-kadang di tempat kita sebagai contoh, orang yang berfahaman nasionalis yang kita lihat, liberalis, kadang-kadang apabila dia nak ambil politik majlis dalam politik mereka, maka dia tidak lepas daripada ambil isu Palestin. Dia mengundang orang Palestin, pimpinan Palestin, dia mendekati Palestin, dia bercakap isu Palestin, kerana isu Palestin ini menambat hati umat Islam. Boleh jadi kalau dia faham isu Palestin ini ada undang keberkatan kepada perjuangannya, alhamdulillah. Bagi kita dalam PAS, alhamdulillah, isu Palestin ini adalah mu'taqad, isu pegangan. Daripada dulu lagi Presiden dalam tulisan dia, dalam bicara dia, kepimpinan zaman Ustaz Fadil Noor, Tok Guru Nik Aziz dan semua kepimpinan PAS, Palestin ini jelas. Kita berada dengan isu Palestin dan kita sambut sebagai perjuangan yang perlu kita sambut dan kita uruskan supaya setiap deria ahli kita memahami Palestin ini dalam bentuk perspektif akidah. Dan keberkatan bumi Palestin perlu disambut, dan apabila kita sebut Isra' dan Mi'raj, insya-Allah kita kena kaitkan dengan isu Palestin. Selagi bumi Palestin tidak dibebaskan, maka sekali itu satu tanggungjawab dan bebanan kepada kita. Insya-Allah setakat itulah yang dapat saya sumbangkan, dapat saya kupas pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampailah kami ke bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaru wa wala. Allahumma inna nas'alul huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansurna ala a'daina. Allahumma wahhid sufufana. Allahumma qawwi jama'atana wansurna ala a'daina. Allahumma ij'alna mimman nasara dinak. Allahumma wansurna ala a'daina waj'al an-nusra fi aydina. Allahumma haqqiq fina an-nusr waj'alna mimman fataha baitul maqdis. Allahumma aktub lana as-salah fiha fatihin. Allahumma aktub lana as-salah fiha fatihin. Allahumma aktub lana as-salah fiha fatihin. Allahumma harril al-masjid al-aqsa min danasil yahud. Allahumma aqtul al-yahudi wan nasara. Allahumma aqtul man haraba hadha ad-din. Allahumma rudd kaydahum ala a'daihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.